Assalamualaikum guys, welcome back. Sungguh jujur aku speechless bila aku baca pasal satu isu yang berlaku semalam. Aku share dulu dengan korang ringkasan kisah ni, lepas tu nanti kita sembang. Kisahnya semalam kecoh pasal 3 orang remaja dan kanak-kanak buat laporan polis pasal isu vaksin. Ikutkan info yang dikongsikan, laporan polis yang dibuat oleh Azril Omar Azri Iskandar, 17 bersama adiknya Nur Azrin Omar Iskandar Azri Iskandar, 12 tahun dan rakannya Muhammad Hanif Haikal Jeffrey, 17 tahun juga, sebabnya diorang tak nak ambil vaksin atas alasan bimbang sekiranya berlaku perkara yang tak diingini dekat dorang. Kenapa sampai macam tu? Kisahnya dikatakan dorang dapat borang vaksin daripada cikgu masing-masing, yang mana dekat dalam borang tu tertulis tak ada siapa yang akan bertanggungjawab terhadap implikasi selepas dorang ambil vaksin tersebut. Kata dorang lagi, saya pelajar yang sihat tubuh badan dan tidak sanggup mengambil sebarang risiko yang boleh mendatangkan mudarat terhadap tubuh badan saya melalui suntikan vaksin yang masih lagi pada tahap ujian klinikal. Saya tak sanggup mempertaruhkan nyawa saya untuk ujian klinikal ni kerana ada pelbagai kaedah boleh dilaksanakan untuk mencegah COVID-19, iaitu melalui cara perubatan tradisional secara holistik, iaitu rawatan homeopati, makanan sunnah yang keluarga saya amalkan selama ini bagi mencegah penularan pandemik. Malahan saya dan semua ahli keluarga belum mengambil vaksin sehingga kini, termasuk ibu bapa saya, kerana mereka berhak untuk menentukan sama ada mahu atau enggan mengambilnya. Itu betul lah. Okay, ini benda yang penting. Ini benda yang korang kena dengar betul-betul. Jelas Azril, tindakannya membuat laporan itu tiada paksaan dari mana-mana individu, sebaliknya dibuat atas penilaian sendiri melalui maklumat diperolehinya berkaitan vaksin daripada Google, termasuk membaca berita dari luar negara serta daripada ibunya, ahli keluarga serta kenalan. Okey, untuk part yang tu aku bagi sikit je lah. Aku tak nak berpaksikan kepercayaan dan juga confident aku pada Google ataupun YouTube ataupun sebagainya. Dan secara jelas, imam di Mekah dan juga imam di Madinah sebagai contoh, dorang pun turut mengambil vaksin. Sebab apa? Itu adalah ikhtiar kita sebagai seorang manusia untuk terus hidup. Dan untuk respon pasal benda ni, aku nak baca komen dari salah seorang netizen yang aku rasa sangat-sangat padu. Mohon tanda tangan surat liability sekali ya, untuk tidak dihantar dan dirawat di hospital ataupun mana-mana klinik kesihatan. Senang, nanti kami tak perlu susah nak resus you, intubate dan juga tak pasal-pasal mendedahkan diri kami pada virus COVID. Kan senang? Jangan lupa ya, pastikan surat tu sentiasa dibawa dan ada tanda tangan dan cop sekali. Kalau ada peguam, bagus juga. Jimat masa dan tenaga HCW. Keduanya, anak aku pun sekolah juga dan dapat borang yang sama dengan budak-budak ni. Aku pasti ramai juga kebanyakan daripada mak dan ayah yang tengok video aku ni pun dapat borang yang sama ataupun sekurang-kurangnya dapat mesej daripada cikgu-cikgu pasal benda ni. Borang vaksin yang diterima tu adalah untuk tujuan survey. Kita nak tengok berapa ramai ibu bapa yang setuju untuk anak mereka dapatkan suntikan vaksin. Kalau tak setuju, bagi tahu je lah tak setuju. Aku tak nampak ada apa-apa isu pun sampai nak kena viral ataupun buat laporan polis. Aku tak pasti kalau kata korang dapat borang yang lain. Maksudnya, ada antara korang yang dapat borang yang mewajibkan korang untuk terima vaksin. Sebagai orang awam, aku tak nampak ada unsur-unsur paksaan untuk kita ambil vaksin ataupun kalau kata kita tak nak ambil. Tapi yang tak nak ambil, janganlah jealous bila kata kami yang dah masukkan microchip dekat dalam badan kami ni dapat keistimewaan. Sebagai contoh, kelonggaran dalam SOP. Come on lah, kami dah menadah lengan kami untuk dicocok. Jadi tak payahlah nak minta keistimewaan yang sama rata. Kalau nak dapat keistimewaan yang sama macam kami, tadahlah tangan, tadahlah lengan, terimalah jarum. Sekali lagi aku nak tegaskan, tak perlu terlampau dramatik ataupun berteater sangat. Kalau tak nak, risiko korang yang tanggung, dan yang paling penting, segala SOP. Sebagai contoh, penjarakan fizikal dan pakai mask tu korang tetap kena buat. SOP yang tu tak perlukan kau untuk masukkan sebarang benda-benda yang tak diingini masuk kat dalam badan. Apapun, jumlah rakyat Malaysia yang dah pun divaksin dah pun capai lebih kurang dalam 80%. Jadi, golongan anti-vaksin dah pun jadi minoriti dan insya-Allah kami yang jadi tikus makmal ni akan cuba untuk kurangkan risiko penularan wabak ni. Mana yang belum dicucuk ataupun memang tak nak cucuk, tolonglah jaga diri dan terimalah yang keistimewaan ni hanyalah untuk kami yang dicucuk, mungkin untuk 6 bulan ataupun setahun lagi. InsyaAllah nanti kita akan balik ke norma asal yang mana korang pun boleh lepak dan juga makan dekat luar. Sebagai contoh lah. Tak pun waktu tu kami dah jadi zombie, jadi korang dah boleh keluar untuk tembak kami.
Dan akhir kata pepantun, cakap mufti tak percaya. Bila Google, telan semua. Bila banyak tengok teater, susah beza dunia nyata. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Stay home dan stay serak. Love you, I miss you. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah aku pergi. Tak usah kau cari lagi.